Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? InsyaAllah dalam video kali ini kita akan bincangkan tentang strategi untuk kita memilih saham-saham yang berpotensi di Bursa Malaysia. So, jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini. So tuan-tuan semua, sebelum kita meneruskan kita punya perbincangan pada kali ini, insyaAllah saya nak buat disclaimer dulu sebab ini adalah sangat penting kerana sekarang ini Suruhanjaya Security sangat menekankan tentang perkongsian, sangat orang kata mengambil berat tentang kursus-kursus ataupun perkongsian khususnya yang berbayar, kursus-kursus saham dan sebagainya. Jadi saya rasa penting untuk saya membuat disclaimer di sini. Alright, yang mana saya bukanlah orang kata financial advisor, penasihat keuangan yang bertauliah. Okey. Jadi sesi perkongsian kita pada kali ini dan juga mana-mana video saya yang saya share sebelum ini hanyalah untuk tujuan pendidikan semata-mata. Tidak ada sebarang orang kata, saya tak mengesyorkan mana-mana produk pelaburan, mana-mana kaunter, mana-mana sektor dan sebagainya. Jadi saya berkongsi pengalaman saya sahaja dan tidak ada sebarang buy call diberikan sepanjang perkongsian saya dalam video ini dan juga video-video yang sebelumnya. Baik, saya tak akan bertanggungjawab dalam apa-apa keputusan yang anda buat berkaitan dengan pelaburan. Okay, again, no buy call will be given throughout this presentation. Okay, so berkenaan dengan cara untuk kita memilih kaunter yang berpotensi, so saya tak akan sebut mana-mana kaunter yang berpotensi, tapi saya lebih kepada perkongsian bagaimana cara untuk kita menapis saham-saham yang berpotensi dalam Bursa Malaysia khususnya. Okey, sebagaimana kita tahu dalam Bursa Malaysia kan terlalu banyak kaunter-kaunter. So macam mana kita nak select kaunter-kaunter yang mempunyai potensi. Jadi inilah apa yang kita akan bincangkan dalam video kali ini. So saya akan cuba buat secara ringkas, yang seringkas yang mungkin untuk kita pastikan kontennya berfokus. Jadi tuan-tuan semua, apabila kita berada dalam market, dalam pasaran saham khususnya, kita boleh membayangkan bahawa kita berada dalam satu lautan, dalam lautan yang luas dan lautan itu kita tak tahu di mana sebenarnya ada potensi untuk kita mendapatkan tangkapan. Kalau kita sebagai nelayan ataupun kalau kita orang kata kita sebagai orang yang suka memancing kan, so kita berhadapan dengan satu, khususnya kita memancing di lautan yang luas ataupun sungai yang luas. So kita tak tahu di mana sebenarnya di bawah level air itu, di mana sebenarnya kelompok-kelompok ikan yang banyak sedang ada. Jadi sebagaimana juga pasaran saham tuan-tuan semua, kita kena bayangkan bahawa kita berada dalam satu lautan yang sangat luas. Okey, kerana di Bursa Malaysia lebih daripada 1000 kaunter. Okey, yang patuh syariah di Bursa Malaysia dekat 900 lebih, dekat 1000. Jadi daripada mudah kata 900 kaunter lebih ini, 900 kaunter ke 600 lebih, 700 lebih, so anda kena check balik. Jadi beratus-ratus kaunter ni, so macam mana kita nak detect kaunter-kaunter yang berpotensi untuk membuat kenaikan. So itu satu perbincangan yang saya rasa sangat penting, kerana cuba bayangkan tuan-tuan, berada dalam keadaan ini, dalam gambar ini, kita bawa joran kita ataupun batang pancing kita kan, katakanlah maksimum kita bawa mungkin 3 joran.
So di mana tempat yang kita nak campak kita punya kail itu so lautan yang sangat luas. Okey, so bursa yang begitu banyak counter-counter. So macam mana kita nak select counter-counter yang mungkin akan membuat satu orang kata uptrend yang kita boleh gain benefit from that movement. So bayangkanlah kita berada di lautan yang luas. So macam mana kita nak campak, di mana kita nak campak kita punya joran itu. So persoalan yang penting adalah di mana. Lautan yang luas, di mana tempat kita nak campak kita punya umpan itu. So kita boleh campak ikut suka kita, tetapi kita akan membazirkan masa kita, mungkin kita akan membazirkan umpan kita kan. Kadang-kadang kita campak kita punya mata kail itu dengan umpan, bila kita tarik balik so kita tengok umpan dah tak ada dah, so rugilah. Sama juga dengan analoginya, bila kita campakkan kita punya modal dalam sesuatu counter tanpa kita melihat potensinya, so ada kebarangkalian di mana kita akan lebih rugi berbanding keuntungan yang kita harapkan. Bukan sahaja tak dapat ikan, bahkan umpan yang kita campakkan itu juga lesap, hilang. So penting persoalan kita di mana kita nak campakkan kita punya mata kain ataupun umpan kita itu. So itu mungkin gambar ini mungkin tak anda tak nampak signifikannya. Mungkin saya boleh tunjuk satu gambar lagi tuan-tuan semua. Kalau nelayan di lautan yang luas macam ni kan. Lautan yang luas, mata memandang. So di mana kalau kita berada di tempat nelayan ini, so di mana tempat pukat yang kita nak letak kita nak maksudnya kita nak campaklah kita punya pukat tu. Okey. So dalam saham kita ada apa yang dikatakan sebagai ilmu untuk kita screen tempat-tempat yang berpotensi. Jadi itulah yang kita nak bincangkan dalam video kali ini. So mungkin anda semua dah tahu dah. Cuma mungkin rakan-rakan kita yang mungkin yang baru dalam ilmu pelaburan saham, so mungkin kita keliru. Kadang-kadang kita dengar orang buat buy call, orang kata counter ni bagus. So macam mana kita nak check betul ke tak counter itu mempunyai potensi untuk meneruskan kenaikan. So itu benda yang kita nak bincangkan dalam video kali ini, insya-Allah. Baik, bayangkan kalau kita sebagai nelayan di lautan yang luas ini mempunyai suatu kebolehan untuk kita lihat di bawah lautan itu di mana tempat ada ikan. So di situ yang kita boleh campakkan kita punya pukat. Okey, so akan meningkatkan lagi kebarangkalian kita untuk mendapatkan hasil tangkapan yang tinggi, yang banyak. Okey, so macam mana cara untuk kita scan ni? Macam mana cara untuk kita scan di mana lokasi ikan-ikan ini tengah berkumpul. Jadi kalau kita berada di posisi nelayan, khususnya nelayan di laut dalam, biasanya dia orang menggunakan satu teknologi ultrasound. Mungkin tuan-tuan boleh betulkan saya lah, saya bukan seorang nelayan. So kalau dulu masa saya belajar fizik, orang nak tangkap ikan ini di lautan yang dalam, dia akan guna ultrasound. Okey, satu mesin dia berada di atas kapal. Okey, so dia scan di manakah kumpulan ikan tengah berkumpul di bawah lautan itu. So bila contohnya kita campak pukat tarik contohnya, so kita ada potensi untuk kita mendapat tangkapan yang banyak lah. Okey, so dalam saham ini macam mana cara untuk kita kenal pasti lokasi-lokasi itu menggunakan tools apa? Okey, apa indikator yang kita kata kemungkinan di sini tempatnya banyak peluang. So itu yang kita nak bincangkan dalam video kali ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan semua, secara umumnya ada dua kaedah bagaimana kita nak memilih counter-counter yang berpotensi. Okey, kaedah yang pertama apa yang dipanggil sebagai top down approach. Maksudnya kita mula daripada atas dan kita lihat zoom sehinggalah kita jumpa counter-counter yang berpotensi. Okey, yang ni
biasa pedagang-pedagang buat, dan saya sendiri pun biasa amalkan teknik ini, teknik top down. Kita lihat apa yang berlaku, nanti kita bincangkan macam mana approach. Second approach adalah bottom up. Maksudnya kita lihat daripada syarikat tu sendiri. Daripada syarikat, lepas tu kita tengok dia punya sektor dia punya industri sektor dia, market macam mana. Lepas tu kita lihat indeks di negara kita. Lepas tu zoom out kepada apa yang berlaku di peringkat dunia. Jadi itu adalah approach bottom up, daripada bawah kita naik ke atas lah. Jadi secara personal saya selalu mengamalkan teknik top down. Daripada atas kita lihat apa yang berlaku di peringkat dunia, sehinggalah kita zoom. Akhirnya kita akan nampak apa counter yang berpotensi yang mungkin kita akan membuat entry. So itu yang kita nak bincangkan. Jadi dari segi gambar rajah, saya pun tak ingat saya ambil gambar rajah ni daripada mana. Tuan-tuan semua boleh Google. Okey, top down approach ataupun bottom up approach lah. Akan keluarlah gambar macam ni. Okey. Okey, link dia saya ada letak dekat belakang slide ni. Okey, so apabila saya tak kat slide. Okey. Jadi ini gambar rajah ini anda boleh Google lah. Okey, this is not mine. Ini bukan daripada saya sendirilah. Mungkin saya boleh share apa ni. So ini sumbernya. Okey, onlinestocktrading.guide.com. So anda boleh tengok gambar rajah ni di situlah. Okey, so kalau kita lihat, inilah approach yang biasa pedagang-pedagang ataupun pelabur-pelabur buat. Dan percayalah tuan-tuan semua, tak ramai di kalangan pelabur-pelabur kita di negara kita, rakan-rakan kita yang membuat teknik yang sama. So saya kadang-kadang saya kesian kepada rakan-rakan kita yang baguslah nak belajar tentang ilmu pelaburan saham, tetapi cara ataupun teknik dia orang masuk kadang-kadang tidak berpandukan cara yang betul. Kadang-kadang berdasarkan buy call. Kadang-kadang buy call yang lama tu orang sebut tentang counter tu kan. Baguslah pada waktu tersebut bagus. Tetapi dia dengan confidentnya, benda tu orang lama dah sebut tentang counter itu kan. Tapi sebulan 2 bulan lepas tu dia rasa ni counter ni pernah orang sebut sebelum ni. So ada potensi, so dia pun masuk. Sedangkan mungkin pada waktu tersebut sektor ataupun industri yang berkaitan dengan syarikat tersebut bukan in play, bukan menjadi rebutan ataupun menjadi tumpuan para pelabur. So rugilah tuan-tuan semua. Kita masuk counter yang mungkin tidak mempunyai potensi untuk membuat kenaikan. Rugilah. Jadi kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan semua, kalau kita tengok dekat sini kan, so kita bermula dengan global economy. So kita tengok apa indikator-indikator di peringkat global. Okey. So nak tengok indikator ni kita kena baca right up yang orang tulis di peringkat international lah. Okey. Di Dow Jones, apa yang berlaku di Wall Street ni, apa yang berlaku di Dow Jones, apa yang berlaku kepada indeks Nasdaq, S&P 500, VIX index dan sebagainya. Jadi indeks-indeks itu kita kena ada lah dalam kita punya platform. Okey tuan-tuan semua, nanti saya akan tunjukkan macam mana saya buat watch list saya kan. Bermula daripada peringkat global, kita fokus kepada local economy. Okey. Lepas tu baru kita zoom kepada sektor. Okey, so sektor apa yang berpotensi sekarang ni? Apa sektor yang menjadi buruan sekarang ni? Okey, macam inilah. Kalau kita bayangkan tadi kan, kita bayangkan kapal tadi. So kita nak tahu di mana lokasi, di mana banyak ikan. Okey. So kita kena make use lah. Okey, scanner yang ada dalam pasaran kita. Tuan-tuan semua, kita biasa dengar tentang indeks kan? Kita biasa dengar tentang indeks. Tetapi saya yakin dan percayalah tuan-tuan semua, kalau saya buat survey kan, saya rasa more than 80% lah orang tak pernah analisa pun indeks-indeks ni. Yang mungkin kita pernah tengok adalah orang lain analisa.
Tetapi kita diri sendiri kita tak buat inisiatif untuk kita menganalisa apa yang tengah dibuat oleh indeks-indeks, khususnya indeks-indeks yang berkaitan dengan kita punya counter lah. Okay. So saya yakin dan percaya more than 80% lah, lebih daripada 80% di kalangan kita ni tak pernah pun menganalisa indeks. Okay. So sekarang ni tuan-tuan semua, bila kita nak detect di manakah lokasi banyak ikan, okay, lokasi yang mempunyai potensi untuk kita mendapat tangkapan yang banyak di lautan yang luas, adalah dengan cara kita zoom in daripada peringkat global, lepas tu masuk ke local economy, lepas tu masuk kepada sektor-sektor yang berpotensi, seterusnya baru zoom in kepada industri. Okey, sektor ni dia besar sikit. Contohnya sektor healthcare contohnya. Health punya sektor. Jadi di bawah health ni dia banyak industri yang terlibat. Contohnya industri glove, industri mesin-mesin yang berkaitan dengan medical. Lepas tu dari segi vaksin contohnya, dari segi pharmaceutical, dan banyak lagi lah sektor-sektornya yang di bawah sektor health contohnya. Yang tu baru health. Kita ada sektor teknologi. Teknologi ni ada banyak pula di bawah cabang teknologi ni. Ada industri semiconductor contohnya. Ada industri solar contohnya. So banyak counter-counter yang banyak industri di bawah sektor yang sama. Okay, so jadi kita start daripada di peringkat dunia, kita zoom sehinggalah kita jumpa kita punya sektor apa yang tengah in play, industri apa yang tengah orang rancak ataupun orang minat. Okay, berlaku minat pilihan yang tinggi, barulah seterusnya tuan-tuan, step yang terakhir sekali, barulah kita pilih counter yang berpotensi di bawah industri dan juga sektor. Industri macam sektor lah, dan juga sektor yang berpotensi, okey, yang telah kita analisa. Okey, so itu apa yang ramai orang buat, termasuk saya sendiri lah. Okey, yang telah saya amalkan, dan alhamdulillah benda ni memang menjadi satu rutin yang sepatutnya diamalkan oleh setiap di kalangan kita. Alright, so ini adalah rujukan saya tuan-tuan semua. So mungkin anda boleh pergi ke sini dan bacalah, okay, dari segi bacaan-bacaan seterusnya. Baik, saya nak tunjukkan kepada anda sekalian bagaimana cara untuk kita membuat orang kata kita nak zoom daripada global kepada industri, global kepada local economy, lepas tu pergi ke sektor kita, okey, sektor tertentu, sektor yang berpotensi, seterusnya zoom kepada industri ataupun apa yang dikatakan subsektor, dan seterusnya kepada syarikat kita, saham-saham kita lah. Okey, so saya nak share tuan-tuan semua berkenaan dengan saya biasa guna TradingView tuan-tuan. TradingView ni bagi saya adalah platform analisa saham untuk masa depan. Jadi kepada sesiapa yang tidak mempunyai account di TradingView, saya sangat galakkan kepada anda untuk membuka account di TradingView. Kerana apa tuan-tuan? Dia punya TradingView ni saya sangat menarik. Okey, saya sebenarnya tak ada apa-apa saham dengan TradingView ni. Cuma saya selalu guna dan saya sangat orang kata mengambil manfaat banyak daripada TradingView ni, kerana dia ada perkongsian orang lain, bukan buy call, tetapi ada idea-idea trading yang mungkin orang lain share dalam TradingView dan kita boleh ambil manfaat daripadanya. Sebab tu tuan-tuan semua, kalau boleh tuan-tuan pergi ke TradingView, okey, daftar account. Okey, kalau kita dekat muka depan ni keluar macam ni lah. Alright, so kalau anda tengok dekat sini ni, okey, kalau yang penting sekali tuan-tuan semua, make sure anda klik bahasa Melayu. Klik dekat sini, alright, dan pilih bahasa Melayu. Okey, kalau anda klik bahasa Inggeris, dia punya content yang sharing dekat sini ni, idea-idea yang dikongsikan oleh orang lain ni, tak akan keluar lah. Okey, especially related to our KLSE, Bursa Malaysia. So make sure anda klik dan bahasa Melayu. Okey,
So di sini anda dapat lihatlah, okey, idea-idea yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita lah. Okey. So macam ni saya share, bukan by call ini analisa ataupun idea trading yang saya share lah. Okey. Saya sendiri belum tentu masuk tuan-tuan ini sekadar orang kata untuk tujuan pendidikan. Okey, kalau ada kesilapan contohnya, okey, saya ada share idea di sini berkenaan dengan ARBB ya. So ada yang komen tentang kesalahan saya lukis ni kan. So benda tu yang saya akan belajar lah daripada komen-komen daripada rakan-rakan kita. Saya tersilap dekat sini sepatutnya dekat bawah ni. Tersilap. Saya dah tahu dah, cuma saya tersilap, tak tahu kenapa saya buat X to X target tu macam tu. So bila kita publish, okey, ni mungkin luar daripada perbincangan kita lah. Okey, berkenaan dengan cara nak pilih ni. So saya nak share kelebihan TradingView. So bila kita publish idea dekat TradingView, so kita ada button play ni. Katakanlah saya publish pada 15 hari bulan, iaitu 3 hari yang lepas. So kita nak tengok apa yang berlaku pada hari ni. Counter ni kan. So kita klik play. So nampak tak dia punya kenaikan harga tu. So saya tak katalah benda ni tepat tetapi ini cara untuk kita belajar lah. Okey, kita belajar sesuatu dan kita cuba share dan kita lihat sama ada prediction kita itu tepat ataupun tidak. Tak semua prediction yang saya buat betul. Kadang-kadang rugi. That's why kita kena cut loss. Kita kena ada level cut loss sebagaimana yang saya share dalam sebelum ni macam mana kita nak set cut loss dan sebagainya. Kita bincang secara detail sebelum ni. Jadi sharing saya dalam TradingView ni tuan-tuan semua, okey, orang kata bersifat pendidikan saja, tidak ada buy call diberikan lah. Okey. So anda boleh follow saya, jangan lupa yang penting ramai yang cari nama saya tapi tak jumpa sebab nama saya Dr_Al_Arifin. Okey. So kalau kita nak tengok siapa yang paling tinggi dia punya okey, pengarang teratas So saya nombor 3 lah hari ni. Okey, so nama Dr. Najib, kawan saya, nombor 1 yang juga merupakan trainer AAA. Okey, Naim, alright, kenalan juga. Okey, Dr. Azrizi. So minggu ni alhamdulillah saya paling tinggi. Alhamdulillah. Bukan by call, tetapi ini tempat kita berkongsi idea lah. Okey, bulan saya berada di tempat yang kedua. Okey, sepanjang masa masih lagi tidak ada dalam podium. Okey tuan-tuan, saya nak terus kepada macam mana cara untuk kita praktikkan kita punya teknik tadi kan. Okey tuan-tuan, sorry saya terpaksa stop sekejap tadi, ada azan. Jadi so sekarang ni kita nak saya akan share bagaimana cara saya zoom in daripada counter-counter yang berpotensi, daripada di peringkat global sehinggalah ke peringkat saham yang berpotensi. Jadi kalau anda baru dengan TradingView ni, di sebelah kiri ni tuan-tuan semua, kita boleh klik di sini di button watchlist ni, dan kita boleh masukkan watchlist kita lah. Okey. So kalau saya di sini kan, saya ini apa yang saya praktik lah, dan belum tentu benda ni sesuai untuk anda sekalian. Okey, belum tentu benda ni sesuai untuk semua orang lah. Jadi ini preference saya yang mungkin saya rasa bagus lah untuk saya share kepada anda sekalian. Kalau rasa sesuai, boleh sama-sama praktikkan. Jadi di sebelah kiri saya ni, di sebelah kanan, di sebelah kanan ada watchlist kat sini kan. So bila kita klik, dia akan buka sektor ni, dia akan buka panel watchlist ini. So di sini kita boleh masukkan senarai watchlist. Okey. So apa yang saya praktikkan, di sini dia ada tagging. So red adalah senarai syarikat yang
counter yang mungkin saya tengah pegang, dan juga counter-counter yang mungkin saya nak buat entry. Saya akan masukkan dalam red list. Okey. So jangan tiru saya tuan-tuan. Ini apa ni, saya share saya punya experience sajalah. Okey, senarai biru ni senarai yang mempunyai FA yang strong bagi saya. FA yang strong saya akan masukkan dan saya akan tag sebagai biru. Okey, ungu lebih kepada index. Okey. Itu cara saya lah. Mungkin tuan-tuan ada cara sendiri kan. Jadi di bawah ini saya create saya punya folder-folder. Okey. Dan folder yang pertama, kedua, perhatikan di sini tuan-tuan. Saya buat indeks dunia. Okey. So inilah indeks-indeks yang biasa saya tengok. Okey, Dow Jones, and then S&P 500. Yang ni apa ni? Yang ni Nasdaq. Okey. ISIC ni Nasdaq, and then VIX index. Okey, indeks indeks ketidaktentuan. Okey. Volatility index lah. Okey, UCOL ni brand brand punya brand oil indeks brand oil. Jadi tuan-tuan semua, kalau kita tengok dekat sini, bermula dengan indeks di peringkat dunia dulu. Itu yang saya katakan. Kalau saya buat survey sekarang ni kepada tuan-tuan yang tengok video ni, saya boleh katakan, saya boleh jamin lah 80% at least. I think more than 80%. Di kalangan kita semua ni tak pernah pun tengok indeks dan tak pernah menganalisa indeks. Okey, kita sebagai pelabur saham sepatutnya kita kena, kalau kita nak guna approach top down lah, kita kena tengok indeks di peringkat dunia dulu, khususnya indeks-indeks yang utama. Okey, sorry to say lah, kita di Malaysia ni, kita ekonomi yang sangat kerdil, sedikit kecil. Jadi kita terpaksa bergantung kepada ekonomi-ekonomi besar, khususnya di Amerika Syarikat. Walaupun mungkin ada yang anti Amerika, tapi nak tak nak, dalam bila kita berdagang saham, kita kena tengok apa yang berlaku di Dow Jones, apa yang berlaku di Nasdaq, yang kebanyakannya di Amerika lah. Okey, tapi jangan kita lupa juga apa yang berlaku di Asia. Kadang-kadang Amerika nampak turun indeksnya, tetapi di Asia mungkin naik. Tapi begitulah. Tapi first kali biasanya kita akan start di peringkat dunia dulu, di peringkat di Amerika lah. Okey, so tuan-tuan semua, kita tengok dekat sini. Okey, ini indeks dunia. Kemudian kita zoom in kepada indeks di Malaysia. Yang ni pun tuan-tuan semua, tuan-tuan kena buat ni. Tapi tak ramai orang buat. Saya boleh jamin kat kuku lah tuan-tuan. Bukan kat kaki, bukan kat jari. Boleh kata kat kuku lah. More than 80% di kalangan kita ni tak pernah tengok indeks. Okey. Indeks dalam negara pun tak pernah, international lagilah tak pernah. Okey. So ini benda yang kita kena, kalau kita nak menjadi seorang pelabur ataupun seorang pedagang yang profesional, yang orang kata yang berpengalaman, so kita kena tengoklah benda-benda macam ni tuan-tuan ya. Jadi ni make sure tuan-tuan semua, ni apa yang saya, indeks yang biasa saya tengok lah. Okey, indeks KLCI, this is a very important apa yang berlaku dekat indeks KLCI, kita kena tengok lah. Okey. So analisa technical analysis. Okey. Pun sama apply, walaupun kita tak boleh beli indeks ni, tetapi ini yang mencerminkan apa yang berlaku secara keseluruhannya dalam negara kita, kan? Tuan-tuan semua, kita belajar technical analysis. Okey, sama ada yang basic ataupun advance, support, resistance, trend line, apa lagi, chart pattern, kita belajar tentang volume price analysis, kita belajar tentang RSI, stochastic, MACD, bla bla bla, banyak kan kita belajar. Jadi benda tu, technical analysis juga boleh diaplikasikan dalam konteks indeks. Ini yang amat tak tahu ni. Dan kalau kita baca buku-buku tuan-tuan semua, pakar-pakar dalam technical analysis, dia orang kata
Diorang kata apa ni, analisa teknikal, okey, technical analysis kepada indeks lebih tepat berbanding dengan kita analisa teknikal spesifik kepada counter-counter tertentu. Okey, persoalannya kenapa? Okey, kenapa? Kerana spesifik counter dia mungkin terdedah kepada manipulasi ataupun spekulasi orang-orang tertentu. Jadi orang sindiket contohnya dia boleh manipulate. Okey? Minta maaf lah, benda ni mungkin sensitif nak sebut kan. Tetapi inilah yang berlaku kan. Khususnya counter-counter penny. Jadi ada orang yang cuba manipulasi sesuatu counter. Jadi tetapi orang yang sama dia tak akan dapat manipulasi indeks. Kerana apa? Kerana indeks ini dia merangkumi banyak counter. Jadi boleh dikatakan quite impossible lah untuk dia manipulate indeks. Kerana apa? Kerana indeks ni dia banyak counter. Kalau ni nak manipulate juga dia perlukan sangat banyak dana lah. Okey, dan sangat complicated. Sebab syarikat-syarikat tertentu dia susah nak kontrol kan. Nak pastikan yang ni naik, semua naik sebab dia nak create chart indeks yang cantik. Takkan berlaku lah tuan-tuan semua. Sebab itu kita kena analisa indeks dulu sebelum kita zoom kepada sesuatu sektor ataupun sesuatu industri, dan juga sebelum kita zoom kepada syarikat-syarikat tertentu. Jadi poinnya yang paling penting adalah kita kena analisa kita punya indeks. Okey. So sebagaimana tuan-tuan semua tengok dekat sini kan, saya ada small cap, FBMAs. Okey. Yang ni paling penting lah, FBMK LCI. Nak kena analisa lah. So kalau berlaku breakout, tengok ni kan, dia berada di paras 1613.15 ni. So dia nampak tak berlaku breakout. Okey, dia berlaku ni, nampak tak dia berlaku resistance dekat sini. Ni dia become support. Okey, become support sekejap, then dia bocor, dan sekarang ni dia susah nak melepasi rintangan ini. Okey, so itu orang kata technical analysis kepada indeks. Okey, lebih orang kata reliable berbanding kita menganalisa saham-saham tertentu. Jadi seterusnya kalau kita tengok dekat sini kan, so di bawah FBMK LCI ni dia ada sektor-sektor. Okey, so dalam watchlist tuan-tuan semua kena masuklah. Okey, sektor-sektor ini. So kita kena analisa setiap ni, kita kena analisa supaya tuan-tuan semua supaya kita tahu apa yang sedang berlaku sekarang ni dalam market kita. Orang tengah bagi tumpuan kepada sektor apa? Janganlah orang duduk fokus kepada teknologi, tiba-tiba kita duduk main transport contohnya. Ataupun orang duduk fokus kepada healthcare, tapi kita duduk main plantation. Memanglah sektor ataupun saham-saham plantation tu mungkin ada naik turun juga. Ada yang mungkin berlaku breakout kadang-kadang kan. Tetapi walaupun berlaku breakout, tetapi dia punya sektor tu sendiri. Bukan orang kata istilahnya money flow. Money flow bukan berada dalam sektor tu. Jadi rugilah kita. Baik kita fokus ataupun kita campakkan kita punya umpan ataupun kita punya jala, kita punya pukat. Sorry tuan-tuan. Baiklah kita fokus, kita campakkan kita punya pukat, kita punya jala, kita punya kalau orang kampung panggil bubu, letak di tempat yang berpotensi. Okey, yang banyak ikan, yang mempunyai lagi tinggi kebarangkalian ni untuk membuat kenaikan. Jadi, okey, contohnya tuan-tuan semua, kalau kita tengok dekat sini kan, sektor apa agak-agak yang okey, yang ni kalau tuan-tuan follow saya di TradingView kan, dulu saya pernah share tentang indeks ni, indeks plantation. Okey, so saya share indeks plantation ni tuan-tuan semua pada waktu itu dekat sini. Saya kata hati-hati sebab indeks plantation tengah membuat kenaikan dia memang menaik, dan
saya buat projection mungkin pada plantation tu mungkin boleh naik 8,800 lebih mata. Tetapi saya kata be careful kerana indeks menunjukkan bahawa kenaikannya adalah semakin melemah. Kerana adanya bearish divergence. Saya dah share berkenaan dengan bullish dan juga bearish divergence sebelum ini dalam video sebelum-sebelum inilah. Mungkin sesiapa yang terlepas video tersebut boleh tengok balik. Jadi pada waktu itu saya kata hati-hati. So apa yang berlaku memang berlaku. Kerisauan saya memang berlaku bila dia naik tanpa momentum yang tinggi. So dia membuat penurunan secara drastik. Okey. So indeks telah memberitahu awal kepada kita. Kalau kita fokus kepada kalau kita fokus kepada syarikat-syarikat tertentu, mungkin kita tak nampak apa yang market tengah buat, apa yang sektor tu tengah buat. Mungkin kita seronok trade sektor tersebut. Tetapi apa yang berlaku? Akhirnya sektor tersebut jatuh dan counter yang kita masuk pun jatuh juga. That's why penting untuk kita menganalisa indeks sebelum kita buat keputusan untuk masuk mana-mana counter. Okay? Right, very important. Sangat-sangat penting. Baik. Okay, so daripada sini kita tengoklah. Tuan-tuan semua boleh tengok saya punya watchlist untuk sektor ni. So tuan-tuan semua boleh search lah. Okay, kalau nak search tengok dekat sini Bursa Malaysia Plantation Index. So kalau nak tengok contohnya telecommunication, just tukar nama Bursa Malaysia Telecommunication and Media Index. Kalau transportation, Bursa Malaysia Transportation and Logistics Index. Macam itulah. Jadi benda-benda macam ni kita kena tahu lah dan kita kena make use. Okey, so sekarang ni kita dah ada berapa sektor ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sebenarnya banyak lagi indikator ataupun indeks yang saya tak masukkan di sini. Tapi ini biasa contohnya indeks indeks perbankan. Apa ni perbankan ada tak? Tak ada sebab kebanyakan counter bawah financial adalah tidak patuh syariah. That's why saya tak masukkan terus lah. Okay, so kita go through satu. Okey, katakanlah syarikat. Sebelum ni saya share tentang satu syarikat saya punya analisa lah. So saya buat unjuran sama ada dia makin menaik ke menurun. Okey, dari segi chart cantik. Dari segi chart cun. Kalau kita tanya technical analysis lah, sangat cantik. Tetapi bila kita tengok sektor dia, sektor construction. Okey, sektor construction. Memanglah dia membuat kenaikan, tetapi kenaikan ini bagi saya tidaklah orang kata akan menyebabkan dia naik terus kan. Jadi walaupun counter tu counter yang bagus, tetapi kalau sektornya bukan in play sekarang ni, bukan menjadi tumpuan para pelabur, so kenapa kita nak masuk counter-counter macam tu kan? Jadi penting untuk kita menganalisa indeks sebelum kita menganalisa specific counter. Okey, so sekarang ni kita nak tengok counter sektor mana yang tengah in play sekarang ni. Construction nampak tak cantik? Okey, energy, nampak tak energy sekarang tuan-tuan semua? Okey, energy ni subhanallah sekarang ni energy tengah in play. Okey, kita tengok resistance dekat situ. Okey, adakah 52 weeks high? Almost 52 weeks high. Kalau sikit lagi dia 52 weeks high breakout lah. Yang ni mungkin sebab ni bulan Mac dah. Sekarang ni pun pertengahan bulan Februari kan. Boleh katakan 52 weeks high breakout lah ni. Nampak ada indeks indeks energy sekarang ni. Bursa Malaysia Energy Index tengah membuat breakout. Yang ni wallahualam ni hari ni saya buat rakaman ni waktu tengah berlangsung pada pukul rehat tengah hari ni. So tak habis lagi market pukul 5 nanti kita tengoklah sama ada dia berjaya breakout ataupun tidak. So kita analisa lah di sini. Okey, apa chart pattern yang ada, apakah orang kata dia punya RSI, stochastic dan sebagainya. Okey, ada anything lah yang kita analisa dalam specific counter. Okey, so kita boleh apply juga dalam indeks.
Okey. So kalau berlaku breakout, so apa postulasi kita tuan-tuan? Apa kita punya perasaan kita bila breakout, sektor tersebut breakout? Maksudnya tuan-tuan, ramai orang sedang memberi tumpuan kepada sektor ini. Jadi sektor macam inilah yang kita nak fokus sekarang ni. So bila kita dapat tahu sektor apa yang tengah in play, barulah kita cari counter-counter yang mempunyai fundamental yang strong, yang tengah chart dia pun cantik, yang tengah orang kata aktif didagangkan di bursa. Jadi kita punya pilihan counter itu lebih berfokus dan lebih orang kata kita lebih orang kata kalau contoh tadi kita berada di lautan yang luas, kita tahu di mana kelompok ikan tu tengah ada dengan menggunakan scan. Dan scan kita adalah kita punya indeks lah. Okey. So kita dah tahu dah sekarang ni okey, kalau kita bahagi sektor, contohnya di lautan yang luas kita bahagi, contohnya kita ada 10 sektor. Okey, ada satu sektor ini kita kata ada possibility yang tinggi sebab banyak ikan dekat sini. Kita scan, banyak ikan yang tengah tertumpul kat sini. So kita campurlah jala dekat situ, ataupun kita campurlah kita punya pukat dekat situ. Pukat tunda ke, pukat whatever lah kan. So tinggilah possibility kita untuk mendapatkan profit daripada kita punya investment. Nampak tak tuan-tuan? Saya bukan nak bagi buy call ke apa ke. Ini teknik yang kita kena tahulah. So sekarang ni kita kata energy tengah membuat suatu possibility breakout. So mungkin petang ni kita tengoklah apa yang berlaku. Seterusnya teknologi. Teknologi tengok dia membuat kenaikan. Tapi saya bagi tahu sebelum ni dia ada bearish divergence. So kena hati-hati. So kemungkinan sektor teknologi ni nak akan berehat sebelum dia meneruskan kenaikan, ataupun dia buat reversal. Ada possibility juga. Walaupun sebelum ni mungkin divergence saya macam tu, tapi selepas dia membuat higher high dia punya RSI, so bearish divergence tu mungkin kurang sedikit lah sebab momentum gaining momentum, dia tengah gain momentum. So hati-hati, tetapi so far teknologi looking good. Tak ada, kalau kita tengah pegang position pun dalam teknologi sekarang ini, so tak perlu kita jual sebab indeks masih lagi cantik lagi. So tak ada apa yang perlu dirisaukan. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena faham lah tuan-tuan semua. Baik. Seterusnya industrial product. Okey, sebelum ni saya share tentang industrial product ini, dia tengah membuat broadening formation. Broadening formation ni maksudnya dia tengah membuat reversal pattern. Tetapi kita tak tahu sama ada benda ni berlaku ke tak. Tapi indeks menunjukkan kita kena berhati-hati. Okey, kita kena berhati-hati kerana indeks menunjukkan possibility akan berlakunya reversal. So sektor industrial product ni kita kena be careful lah. Okey, kena be careful. Bukan maksudnya confirm semua counter-counter bawah industrial product ni akan membuat penurunan. Tidak, tak confirm. Tetapi kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati. So kalau kita ada position, kita kena be aware lah. So kalau indeks tu betul-betul turun, so kita kena keluarlah daripada counter tu. Itu yang akan membantu kita membuat keputusan lah. Okay. Alright. Consumer product nampak looking good, tapi dia ada resistance dekat situ. Okay. Saya takkan analisa lah. Ini mungkin detail lah kalau kita nak analisa satu-satu. Transportation, plantation. Nampak tak? Jadi tuan-tuan semua, sebelum ni saya ada share tentang macam mana kita nak buat watch list. Kita nak buat watch list. Tuan-tuan kena tengok video tu macam mana kita nak buat watch list, tetapi kena gabungkan dengan apa yang saya share sekarang ni. Okey, kita tengok sektor mana yang tengah in play, barulah kita cari counter-counter yang berpotensi. Caranya dengan kita tengok dia punya fundamental dan juga technical. Okey, katakanlah sekarang ni, contoh sekarang ni sektor energy di peringkat global pun dia membuat higher high, dia membuat contohnya 52 weeks high contohnya. So bila kita zoom in, kita punya indeks di negara kita dalam energy pun membuat breakout. Nampak tak? So sekarang ni rata-rata orang memberi fokus kepada sektor energy. Jadi kita buatlah watch list kita. Okey, buka
semua pergi ke malaysiastock.biz. Okey, so kita select sektor energy, dan kita tengok semua senarai syarikat-syarikat bawah energy, dan kita go to satu-satu dia punya fundamental. Okey, ini cara saya lah. Okey, so counter saya tak nak tunjuk saya punya counter. Kalau saya klik ni, setiap satu ni saya ada counter saya sendiri. Counter yang saya telah analisa dia punya fundamental. Saya tak nak klik, sebab kalau saya klik dia akan jadi macam buy call ataupun anda tiru saja saya punya watch list. Saya tak nak. Saya tak nak anda rely kepada saya. So saya nak anda buat homework sendiri. So kita dah tahu contohnya sekarang ni indeks energy tengah hot. So buka cari counter yang berkaitan dengan energy dalam sektor energy, go through dia punya fundamental. Okey, tengok fundamental lah. Okey, lepas tu baru masuk kepada technical setiap counter. Okey, katakanlah kita ada 20 senarai syarikat-syarikat bawah energy yang mempunyai fundamental yang strong. Tak semestinya kita masuk. Okey, so yang ni saya punya praktis lah. Katakanlah saya ada 20 counter bawah energy. Okey, so saya akan zoom kepada dia punya technical. Okey, untuk tengok bila masa yang sesuai untuk saya masuk. Okey, contohnya counter A, counter B, counter C. Okey, fundamentalnya sangat bagus. Tapi tak semestinya saya masuk. Saya tengok dulu technical dia. Contohnya dia baru buat breakout. Counter A baru buat breakout. So saya akan masuk counter A. Counter B, counter C biar dulu. Kan? Jadi inilah cara untuk saya pilih counter-counter yang berpotensi untuk saya invest. Dan tuan-tuan semua, inilah yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang berpengalaman, tuan-tuan. Saya share kepada anda sekalian ni kerana saya kesian kepada rakan-rakan kita yang mungkin semangat nak belajar saham tetapi tidak mempunyai modal untuk bayar kursus-kursus yang kursus-kursus berbayar yang yurannya mahal. Saya sendiri, tuan-tuan semua, dah belasan ribu, puluhan ribu kot habis untuk bayar yuran saja. So alhamdulillah lah, saya lebih confident lah sekarang ni. Tapi mungkin ada di kalangan rakan-rakan kita yang mungkin tidak orang kata bertuah, yang kurang bertuah, yang tak sempat lagi, yang tak ada modal lagi untuk invest kepada ilmu. Kalau ada duit yang lebih, mungkin saya sarankanlah kepada anda untuk pergi ke kursus-kursus berbayar. Saya sendiri tak buat kursus yang berbayar pun. Jadi saya share ni perkara yang menjadi orang kata pengalaman saya yang mungkin anda boleh ambil sedikit sebanyak manfaat daripadanya lah. Okey, so saya rasa rakaman ni mungkin dah sampai 1 jam. Okey, saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan, sebarang kekhilafan dalam penyampaian saya pada kali ini. Okey, sekali lagi saya buat disclaimer, saya tak ada buat sebarang buy call, saya tak suruh anda masuk mana-mana counter. Okey, saya bukanlah financial advisor yang certified dan sebagainya. So saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan, sebarang ni. Kalau ada sebarang kesalahan ataupun pembetulan yang mungkin anda rasa saya perlu betulkan, teknik saya dan sebagainya, mungkin anda boleh komen di ruangan komen di bawah lah. Okey, so jangan lupa follow saya di TradingView. InsyaAllah saya akan cuba untuk share idea trading yang bukan buy call tetapi untuk dikaji sama-sama. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kelemahan yang datang daripada diri saya lah. Okey, saya minta maaf kalau ada sebarang terkasar bahasa ataupun tersilap kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa share video ni untuk manfaat bersama. Wallahu a'lam.